Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebagai pembuka cerita, kembali lagi ke channel Seram Santai, channel yang menceritakan kepada korang kisah-kisah seram berdasarkan kisah seram sebenar dan juga berkongsikan kepada korang info-info paranormal. Okey, kalau korang tengok konten Syafa yang sebelum ni, mesti korang tahu kan yang Syafa nak ceritakan kepada korang kisah orang bunian. Jadi sebelum Syafa mula menceritakan kepada korang kisah orang bunian, apa kata kalau korang tekan like sebagai tanda korang menyokong Syafa. Okey, Syafa tak pastilah di antara korang yang tengah tengok Syafa sekarang ni tahu perbezaan di antara manusia dan juga orang bunian. Kan orang bunian ni wujud dia sama je macam manusia kan. Tak ada orang kata sama je fizikal tu, tak adalah orang kata nampak lain tu. Sebenarnya ada perbezaan dia, iaitu orang bunian ni dia tak ada garis pemisah di antara hidung dan juga mulut yang garis kat tengah-tengah ni. Kalau zaman dulu kalau pergi pasar kan, penjual-penjual kat pasar tu dia mesti akan tengok pembeli dia ada tak garis pemisah di antara hidung dan juga mulut. Okey, untuk kisah yang pertama ni, Syafa akan kongsikan kepada korang pengalaman Huda. Yang mana Huda bukan nama sebenar ni. Dia tak sedar rupa-rupanya dekat belakang rumah dia ada perkampungan orang bunian. Jadi Syafa nak ceritakan kepada korang macam mana Huda ni boleh sedar belakang rumah dia ni ada perkampungan orang bunian. Okey, pada asalnya Huda ni dia menetap di Merlimau Melaka dan arwah ayah dia menetap di Tangkak Johor. Boleh dikatakan setiap minggu jugalah daripada Merlimau Melaka Huda pergi jenguk ayah dia dekat Tangkak Johor. Jadi sebelum arwah ayah dia meninggal dunia, arwah ayah dia dah wasiatkanlah rumah dekat Tangkak bagi dekat Huda. Jadi adik-beradik lain pun bersetuju. Jadi Huda pun pindahlah daripada Merlimau Melaka tinggal dekat Tangkak Johor dekat rumah arwah ayah dia. Memandangkan rumah arwah ayah dia ni rumah kampung, ada ruang luas. Kebetulan pula Huda ni dia buat perniagaan berkaitan dengan makanan. Jadi dia binalah dekat tepi rumah tu, dia bina macam satu tempat untuk dia memasak, yang Syafa akan sebut sebagai bengkel memasak. Kebiasaannya Huda akan berada dekat bengkel memasak dia ni daripada waktu tengah hari sampailah dekat-dekat dengan waktu maghrib. Dan dekat dengan waktu maghrib ni waktu Huda kemaslah peralatan dia memasak dia. Genap 2 bulan arwah ayah Huda meninggal, dan genap 2 bulan jugalah Huda tinggal dekat rumah arwah ayah dia. Macam biasa, waktu dekat-dekat dengan waktu maghrib, Huda akan kemaslah peralatan memasak dia. Huda nampak dekat dusun belakang rumah dia ada sepasang suami isteri, perempuan dengan lelaki pakai baju putih. Jarak antara dusun dengan bengkel memasak Huda ni tak jauh. Memang dia nampak jelas lah rupa paras perempuan yang senyum ke arah dia tu. Memang cantik lah, orang kata macam darah kacukan. Orang yang berdarah kacukan memang lawa lah. Lepas dia senyum dekat Huda, sepasang suami isteri tu jalan masuk ke dalam dusun. Huda macam pelik lah. Dah lah tak tegur Huda. Lepas tu duduk dalam dusun Huda waktu maghrib. Bukannya musim buah. Nak kata saudara memang Huda tak kenal pun. Dia memang tak pernah tengok pun. Jadi Huda ni dia tak puas hati. Rumah pakcik dia depan rumah depan rumah Huda ni belakang. Jadi siapa yang nak ke rumah Huda akan lalu depan rumah pakcik dia, dan pakcik dia akan nampak dululah siapa yang nak ke rumah Huda. Di Huda ni terus pergi ke rumah pakcik dia. Kebetulan masa tu pakcik dia ada dekat beranda. Dia sampai-sampai kan, dia tanya pakcik dia siapa 2 orang kat dalam dusun belakang rumah dia. Pakcik dia macam pelik lah, dah kenapa tiba-tiba sampai rumah pakcik dia, terus tanya macam tu. Jadi pakcik dia kata lah, pakcik dia duduk dekat beranda ni dah lama dah, tak ada siapa pun dia nampak pergi ke rumah Huda kan. Jadi pakcik dia cakap lah, mungkin jiran belakang rumah kamu kot. Jadi Huda macam pelik lah, kan belakang rumah dia dusun, macam mana ada rumah jiran. Dan Huda pun anggap macam pakcik dia ni macam merepek lah. Dia pun balik rumah. Masa dia nak balik rumah betul-betul waktu maghrib, Huda ni dengar ada yang panggil nama dia. Jadi dia toleh, dia tengok ada sekumpulan orang kata orang bunian pakai baju putih, tengok ke arah Huda sambil tersenyum. Lepas tu sekumpulan yang memakai baju putih tu masuk ke dalam dusun
belakang rumah Huda. Jadi Huda masa tu dia rasa takut. Dia terus macam orang kata bacalah apa-apa surah yang terlintas dekat dalam kepala dia untuk menghilangkan rasa takut. Jadi malam tu dia ceritalah dekat suami dia apa yang dia nampak dan apa yang pakcik dia bagi tahu dekat dia. Jadi Huda ni dia tak puas hati lagi dengan jawapan yang pakcik dia bagi. Esok tu dia pergi tanya pakcik dia lagi sekali. Jadi pakcik dia pun ceritalah. Pakcik dia cakap dusun belakang rumah Huda ada perkampungan bunian. Jadi orang bunian tu pun dah tahu dah dusun tu milik arwah ayah Huda. Jadi pakcik dia kata Huda tak perlulah takut sebab bunian tu tak kacau orang pun. Tapi Huda ni dia masih terngiang-ngiang macam mana nama dia dipanggil pada waktu maghrib. Dan Huda masih lagi menetap di rumah yang sama. Kita kalau macam siapa rasa kalau korang dengar kan mesti korang cakap alah yang tu pun nak takut. Sebab yelah kita hanya dengar cerita macam Syafa hanya menceritakan saja. Kalau kita betul-betul berada dalam situasi Huda, mungkin kita pun sama macam Huda juga rasa takut. Sebab sesetengah orang ni kalau sebut saja pasal Pontianak, pasal pocong, dia takut. Tapi sebut pasal bunian, dia tak takut. Tapi ada sesetengah orang bila kita sebut pasal makhluk halus je, tak kira lah bunian ke, pocong ke, Pontianak ke, dia tetap akan rasa takut juga. Okey, untuk kisah yang kedua ni, sebelum Syafa mula menceritakan kepada korang, selalunya kan bila kehilangan siapa-siapa lah, tak kira lah bayi dalam kandungan ke, lelaki ke, bila lelaki masuk ke dalam hutan, mesti kita kaitkan dengan orang bunian. Kalau bayi hilang dalam kandungan ni, selalunya bunian akan ambil dan besarkan di alam bunian. Sebab bunian nampak masa perempuan yang mengandung, yang sebelum dia ambil kandungan tu, dia nampak ada cahaya. Sebab tu bunian ambil. Dan lelaki yang hilang dekat dalam hutan pula selalu dikaitkan dengan berkahwin dengan orang bunian ataupun puteri bunian. Sebenarnya kan korang, ada je kanak-kanak yang hilang diambil orang bunian, dan wanita pun ada juga yang hilang diambil orang bunian. Macam biasa kalau kanak-kanak hilang ni mesti dikaitkan dengan kes penculikan, kena jual dekat Thailand. Kita jarang lah nak kaitkan kehilangan kanak-kanak ni dengan orang bunian. Okey, macam kisah yang Syafa nak ceritakan kepada korang ni kan, dia ni Syafa rasa macam kisah dia lain daripada yang lain tau. Yang Syafa selalu dengar pasal orang bunian ni. Sebenarnya orang bunian ni dia ambil, dia tak bagi balik tau. Tak kira lah budak ke, lelaki ke, wanita ke. Tapi kali ni kisah yang dialami oleh Nuraina lebih kurang 20 tahun lebih yang lepas. Macam yang kita tahulah 20 tahun lepas, zaman tu kanak-kanak semua tak ada gadget lagi macam budak-budak zaman sekarang kan. Kita bangun tidur je tengok handphone. Zaman dulu kanak-kanak, budak-budak hujung-hujung minggu, cuti Sabtu Ahad, diorang akan lepas tengok TV tu, diorang akan main dekat halaman rumah. Okey, kisah Nuraina ni pula, masa tu umur dia 7 tahun. Okey, waktu pagi ni dia tak pergi jauh pun, dia cuma jalan sekitar rumah dia saja, bersiar-siar sekitar rumah dia. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang Nuraina sendiri tak kenal, pegang tangan Nuraina, tarik tangan Nuraina pergi dekat satu kawasan. Nuraina bagi tahu masa tu dia rasa macam kawasan tu dekat, orang kata kawasan hujung kampung. Dia tak pernah tengok tau kawasan yang sangat-sangat cantik, taman yang sangat-sangat lawa. Dan dekat taman tu ada 2 orang gadis yang berpakaian macam pengantin. Jadi Nuraina dekat situ dia pun bermain lah dengan 2 orang gadis tu, menyanyi, menari. Dekat dengan waktu tengah hari, 2 orang bunian tu, yang perempuan tu, dia bagi Nuraina ni duduk dekat bawah pokok. Serta-merta diorang pun lari, serta-merta kawasan Nuraina berada yang tadi yang lawa, yang cantik tu berubah menjadi kawasan hutan. Macam biasalah budak-budak kan sorang-sorang dekat dalam hutan, dia takutlah. Nuraina ni menangis. Dia panggil mak dengan ayah dia. Jadi Nuraina ni masa dia duduk dekat bawah pokok tu, dia memang nampak orang kampung tengah cari dia. Cuma orang kampung tak nampak dia ada dekat bawah pokok. Jadi atuk Nuraina ni bacalah beberapa surah untuk buka lah, kiranya macam penghadang di antara alam gaib dan juga alam nyata. Dan dia jumpa Nuraina.
Rupa-rupanya Nuraina ni hilang tak jauh pun, 20 meter daripada rumah Nuraina. Dan Nuraina ni berada dalam orang kata jarak longkang tu 1 meter je. Memang dekat je. Jadi bagi Syafa lah kan, kisah orang Bunian ni memang menarik untuk kita dengar dan jadikanlah sebagai hiburan. Ada juga orang cakap, orang yang pernah masuk ke alam Bunian ni, dia orang kongsi, dia orang cakap kalau kata sampai ke alam Bunian ni, kalau bagi salam jangan jawab dengan mulut, jawab dengan hati. Nanti kalau jawab dengan mulut, susah nak keluar balik ke alam manusia. Dan ada yang menarik, kalau kata alam Bunian ni, keadaan dia sentiasa dalam keadaan mendung. Dan bagi mereka yang pernah masuk ke alam Bunian ni, dia orang bagi tahu apa tahu? Kalau makan buah, korang baling lah biji ke kulit buah tu serta merta. Pokok buah yang kulit ke apa ke yang korang buang tu akan tumbuh. Itu orang kata kisah ataupun apa sebenarnya yang ada di alam Bunian. Alam yang orang kata ramai ada di kalangan yang orang kata di kalangan kita ni yang teringin nak masuk ke alam Bunian. Jadi bukan senang sebenarnya untuk seseorang ataupun manusia dipilih untuk masuk ke alam Bunian. Okey, apa yang Syafa cerita ni, Syafa tak harap pun korang percaya. Syafa harap korang anggaplah sebagai hiburan. Setakat ini sahaja perkongsian Syafa. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk tu semua datang daripada Syafa. Syafa mendoakan korang semua yang tengah tengok Syafa, yang menyokong Syafa tanpa henti, sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin, serta rezeki korang mengalir seperti air zam-zam yang mengalir. Kita jumpa lagi dalam konten yang akan datang. Assalamualaikum.